test kan? Bukan tes, ini ialah latihan. Tes saya akan buat Okey, selepas satu bab. Ini latihan Latihan untuk latihan boleh tengok buku ataupun boleh tengok apa boleh. Ya. Itulah saya bagi kamu nota. Okay, kalau tak boleh buka nota itu, boleh tengok buku teks. Okay. Saya tengok buku teks lebih baik sebab Ya. saya masuk galeri, saya nak datang balik dia dah mute saya. Yalah. Okay, buku teks pun boleh. Okay, so yang pertama jawab ini dulu. 4 jawapan. Yang baru masuk ni siapa ah? Khairu ah? Baru masuk ni Khairu ke? Ya. Okay. So Khairu, sekarang kita buat latihan ah. Oh. Okay, soalan 1, pilih jawapan dia.
Okey, 4 soalan sudah? Liu sudah print tak, Liu? Okay, saya akan beralih. Turun sikit dah. Atas tu sudah belum? Khairul sudah belum? Okay, lepas tu buat ni. Okay, ini adalah keunikan ataupun faktor-faktor kenapa pemerintah Melaka ini dia nak memilih tempat ini sebagai lokasi. Ya, okay, Parameswara. Kenapa Parameswara memilih tempat ini? Okay, A, bentuk muka bumi yang macam mana? Bentuk muka buminya macam mana? Okay. So saya bagi contoh bentuk muka buminya ialah berbukit bukau. Okay, berbukit bukau. So kelebihan berbukit bukau ini ialah apa? Bagi satu. Apakah kelebihan bentuk muka bumi berbukit bukau? Menjadi panduan kapal dagang. Dijadikan benteng pertahanan. Yes, benteng. Okay, kalau bukit bukau itu ialah benteng pertahanan. Kamu tulis jawapan kamu, jangan bagi tahu saya. Okay, jangan bagi tahu. Lepas tu benteng semula jadi ini, apa yang menjadi benteng semula jadi? So kamu tulis jawapannya di sini. Benteng semula jadi di sini ialah apa benda you? Ya, mesti ada something di sana jadi benteng. Jadi apakah kelebihan benda tu kat sana? Bagi dua kelebihan. Sudahkah? B sudahkah? Okay. Lepas tu, Melaka, tempat ini terlindung daripada dua jenis angin monsun. Angin monsun apa tu? Barat daya dan timur laut. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Okey. So, kelebihannya apa? Kelebihan daripada tempat ni bukan ujian. Bukan ujian. Ujian mana ada macam ni. Ini latihan sahaja. Saya suruh kamu baca. Baca lepas tu kamu ingat balik jawapannya kan.
Boleh cari jawapan dalam buku ke nota boleh. Boleh cari jawapan. Tadi siapa sudah masuk Syafi'i sudah masuk kan? Tinggal Zuhaika belum. Jam berapa baru? Jam 8. 8 lebih tadi. Okey dah. Belum. Belum? Nanti kita terus cek jawapan. Kita terus cek jawapan. Lepas tu baru pergi ke yang lain. Nah, kalau sudah bagi tahu Sudah. Nah, Leo sudah? Leo belum? Boleh cari dalam buku ya, cari dalam buku.
Okey, sudah. Okey, kita lihat kepada jawapan yang di atas. Okey, yang atas ni. Okey, yang pertama, Kesultanan Melayu Melaka telah diasaskan oleh siapa? Para Meswara. Para Meswara. Okey, para Meswara. Pengasasannya berlaku pada Pertengahan tahun 1400. pertengahan ke awal? Jawapannya awal. Okey, awal tahun 1400. Okey, awal tahun. Lokasi awal Kesultanan Melayu Melaka terletak di muara Sungai Bertam. Okey, muara Sungai Bertam. Pada asalnya kawasan tersebut adalah sebuah Kampung nelayan. kalau dia ialah kawasan tepi laut macam ni, dia ialah kampung nelayan. Okey, kampung nelayan. Okey, next. Okey, bentuk muka bumi ialah berbukit bukau. Okey, bentuk muka bumi ialah berbukit bukau. Kelebihannya ialah sesuai dijadikan benteng pertahanan. Sesuai dijadikan benteng pertahanan. Okey kalau tak dapat bagi tahu Okey, Cikgu. kemudian ya. Cikgu, Ya. boleh tulis menjadi panduan kapal dagang tak? Panduan Boleh. Ha. Okey, menjadi panduan kapal dagang boleh. Ya, sebab kawasan berbukit bukau, orang nampak bukitnya macam ni, dia sudah tahu ini Melaka. Okey. Right. Kemudian B. Benteng semula jadi. Benteng semula jadinya di sini ialah pokok bakau dan juga api-api. Pokok bakau dan api-api. Okey, dia punya benteng. Dia bukan buat simen punya benteng, bukan. Dia ambil pokok-pokok, tumbuhan semula jadi yang ada di tepi laut sini. Kelebihan yang pertama ialah sebagai benteng pertahanan. Yang pertama ialah sebagai benteng pertahanan. Okey. Yang pertama sebagai benteng pertahanan. Yang kedua sebagai pelindung semula jadi. Sebagai pelindung semula jadi. Sebagai pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Okey, sebagai pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Okey, kemudian yang C dua angin monsun. Satu ialah angin monsun timur laut, satu angin monsun barat daya. Ya. Angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Angin monsun timur laut. Satu lagi, angin monsun barat daya. Okey, kelebihannya. Kelebihannya ialah Membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Yes, betul. Okey. Ini ambil jawapan dari mana? Buku teks? Okey, buku teks. Membolehkan kapal dagang datang. Ini satu. Membolehkan kapal-kapal semua datang. Okey, dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Dalam buku teks ada
Okey, sudah? Sudah? Dah. Sudah? Okey, saya clear. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini ialah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ya, faktor kegemilangan. Jadi faktor kegemilangannya ini adalah untuk kepimpinan raja. Untuk kepimpinan raja. Okey, faktor kegemilangan kita untuk di Melaka ada berapa semuanya? 4. Ada 4? Ada berapa faktor kegemilangan? 3. Ada 3. Ada 3. Okey. Satu ialah kepimpinan raja. Satu ialah kepimpinan raja yang ini, kepimpinan raja. Dalam kepimpinan raja, dia ada 4 benda kat dalam. Keturunan raja dari mana? Lepas tu peranan raja macam mana? Kedaulatan dan juga alat kebesaran raja ialah apa? Lepas tu kewibawaan. Ya, ini faktor yang pertama, kepimpinan raja. Faktor yang kedua ialah apa? Peranan nombor. Faktor kedua. Ya, Oh. Faktor kedua sistem pentadbiran. ya. So yang ini faktor kegemilangan yang pertama ialah kepimpinan raja. So yang kedua ialah sistem pentadbiran. Kan sistem pentadbiran kita ada sistem pembesar 4 lipatan. Yang mula-mula dengan 4. Lepas tu turun bawah jadi 8. Turun bawah jadi 16. Turun bawah lagi jadi 32. Macam tu kan? Okay. So ini sistem pentadbiran 4 lipatan. Lepas tu satu lagi ialah sistem perundangan. Undang-undang. So undang-undang sini ada 3. Satu ialah hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka ini berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli, kekeluargaan, macam tu. Okay, kalau undang-undang Laut Melaka tentang semua benda yang berada di laut di pelabuhan. Okay, tentang peraturan di laut, tata tertib perniaga, berjual beli, tanggungjawab nakoda, anak kapal, kiwi, syah, bandar, macam ni. Satu lagi adalah undang-undang adat, iaitu adat Temenggung. Adat Temenggung ini dia berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 benda. So dalam undang-undang ini dia ada tulis tentang sistem pentadbiran. Yang kedua dia tulis pewarisan takhta macam mana. Lepas tu dia tulis tentang perkahwinan, pewarisan takhta, undang-undang dan juga satu ni, sistem pemerintahan beraja. Okay, dia ada 6 benda kat dalam. Okay. So faktor kegemilangan ada 3 ya. Okay, kita pergi kepada latihan. So kamu cari jawapan 1, 2, 3, 4. Okay, cari jawapannya. Okay, buat sekarang.
Sudah belum? Belum. Okay.